Sudah dapat nampak kah Cikgu Janal? Nampak Cikgu Chu. Cantik slide Cikgu Chu. Cikgu Chu, sebelum mula boleh tak perkenalkan diri dulu sebab murid-murid kita nak berkenalan dulu dengan Cikgu Chu. Siapa yang guna user Maria Gramong ini, tolong jangan tekan bahagian presenting sebab slide Cikgu Chu sekarang ini dah tak nampak lagi. Tolong jangan tekan bahagian presenting itu supaya slide Cikgu Chu itu tidak tidak terganggu. Cikgu Chu boleh tekan resume presenting itu. Kejap lah. Okey. Bagi yang baru menyertai kita, tolong jangan sentuh pada ruangan presenting itu supaya Cikgu Chu tidak terganggu skrin dia untuk ditayangkan kepada murid-murid kita. Okey, Cikgu Chu boleh ambil alih dan kenalkan diri sebelum kelas kita mula. Terima kasih Cikgu Chu. Okey. Boleh nampak skrin sudah? Sudah Cikgu Chu. Okey. Selamat petang semua. Saya Cikgu Chu dari SK Methodist. Cikgu yang mengajar kelas tahun 6 tahun ini. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kerana semua sudi join kelas pada petang ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat bersama dengan keluarga di rumah. Jadi seiring dengan perintah kawalan pergerakan, terpaksa kita mengadakan pembelajaran di atas talian supaya anak-anak murid tidak ketinggalan dalam pelajaran, terutama anak murid tahun 6 yang akan menduduki UPSR tak lama lagi. Okay, saya juga nak ambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada Cikgu PBD Sarike dan juga tim unit ICT PBD Sarike kerana telah memberi sokongan yang sepenuhnya dan peluang kepada saya untuk melakukan perkongsian pada petang ini. Cikgu kuat lagi, kuat sikit suara. Cikgu Chu, suara kurang kuat lah. Boleh dekat sikit dengan mic. Macam ni boleh tak? Lagi? Masih kejap Okey. Yang lain tutup mic. Supaya suara Cikgu Chu dapat dengar dengan jelas. Dennis Izwandi. Okey. Boleh dengar sudah? Okey. Cukup? Boleh. Cukup. Boleh. Okay. Boleh. Teruskan. So, Cikgu Jana boleh mula sudah? Allah. Boleh. Yang menggunakan user Maria Gramong ini jangan tekan presenting, cuma tekan join saja bila join. Nanti slide itu akan bertukar daripada slide yang sepatutnya. So saya resume lagi. Resume lagi supaya dia. Ya Cikgu. Ya, berjalan. Ya. Saya rasa perlu keluarkan Maria itu. Tak payah tu. Kalau boleh keluarkan dia daripada sini. Okey. Nanti saya cuma keluarkan dia. Keluarkan saja dia sebab dia memang ganggu itu. Saya rasa bukan budak itu. Okey. Terima kasih Cikgu Haji. Teruskan Cikgu Chu. Okey. Boleh nampak skrin sudah? Boleh. Suara okey? Ciu, suara tak cantik. Nyaring sikit. Sorry Macam Ciu. mana? You soft daripada Methodist sampai sekarang soft. Nyaring sikit. Okey. Saya. Okey, boleh dengar? Boleh. Boleh Teruskan. Sudah rehat 1 bulan lah. Memang suara jadi lembut sudah. Tambah sikit lagi. Okey. Itu baru cun. Okey, teruskan Cikgu Chu. Okey, kita mula dengan soalan pertama dulu ya. Sebelum ni, murid-murid sudah bersedia dengan kertas soalan yang sudah download semalam. Okey, kalau ada kertas soalan bersama, pensel bersama ya. Tengok tu Maria masih masuk. Masih.
kacau tu. Cikgu Chu, tekan Ya. resume balik. Ada gangguan lagi ni. Okey. Sekejap Cikgu Chu. Memang pesan memang menjadi macam ni. Maria yang menggunakan user Maria Gramong itu, tolong jangan tekan butang presenting. Nanti dia mengganggu skrin cikgu yang sedang bercakap. Sekejap Maria Gramong, tolong tutup bahagian presenting itu supaya dia tidak ganggu. Okey Cikgu Chu. Teruskan resume, sabar. Memang lumrah dia jadi macam ni. Ah. Okey. Okey, kita mula dengan soalan pertama. Okey, soalan pertama, Raja 1 menunjukkan skepin kad nombor. Jadi soalan dia, nyatakan nilai tempat bagi angka 7. Yang soalan minta ialah nilai tempat. Okey, kadang-kadang murid selalu keliru antara nilai tempat dengan nilai digit. Kalau nilai tempat ini dia minta nama nombor itu berada. Kalau angka 7 ini dia berada di nilai tempat per 1000. Yang kita panggil ini nilai tempat yang nombor 3 ni sah, ini per 10, ini per 100. Jadi 7 ini ialah per 1000. Okey, ini jawapannya per 1000. Nilai tempat nama. Okey. Yang kedua B, bundarkan nombor itu kepada dua tempat perpuluhan. Dua tempat perpuluhan. Ini ialah satu tempat perpuluhan. Ini adalah dua tempat perpuluhan. Dan ini ialah tiga tempat perpuluhan. Kalau dia minta dua tempat perpuluhan, maksudnya jawapan nanti titik, lepas tu ada dua nombor saja. Kalau macam ini, kita tengok yang 7 ini. 7 ini terdiri daripada nombor yang kaya. Yang selalu kita kata nombor 5, 6, 7, 8, 9 yang nombor yang kaya. Kalau nombor kaya, dia akan sedekah 1 ke depan. Jadi bila dia sedekah 1 ke depan, jawapan dia ialah 3.41. Jadi soalan 1 ada masalah. Cikgu Jana boleh terus? Teruskan. Kalau ada masalah, mereka akan bagi tahu dengan saya. Okey. Okey, jadi kita sambung dengan soalan 2. Okey. Ini Raja 2 menunjukkan sekumpulan nombor. Okey. Soalan pertama, nyatakan nombor yang mewakili nombor genap. Jadi murid-murid kena tahu dulu apa itu nombor genap. Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 2 tanpa ada baki. Jadi selalu jawapan untuk sifar 2 itu ialah nombor genap, iaitu 2, 4, 6, 8, kosong itu kita jadi 10 kah, 20 kah, 30 kah, itu semua nombor genap. Okey. Jadi di sini kita tengok saja angka yang terakhir itu. Kalau dia ialah nombor genap, jadi nombor itu merupakan nombor genap. Yang 5 ini yang nombor ganjil. Okey. Jadi 6, kita tengok nombor kedua, nombor akhir dia ialah 6. 6 ialah nombor genap. Jadi nombor ini merupakan nombor genap. Okey. Yang 9 ini juga nombor ganjil, iaitu apabila bahagi dengan 2 dia ada baki. Yang 7 ini pun sama, bila bahagi 2 dia ada baki. 1 ini pun sama. Jadi yang nombor genap yang nombor 6 ini. So jawapan sini ialah 42,876. Cikgu Chu. Ya. Allah. Ada. Kuatkan sikit suara nanti Cikgu Chu. Ni ada lagi jadi iklan kita datang lagi ni. Saya resume lagi ke? Resume lagi sebab dia tertekan lagi presenting itu. Kalau boleh kuatkan sikit suara Cikgu Chu, kuat lagi. Sangat kuat sudah.
Kuat lagi. Kita dah dengar. Kami tak dengar jelas. Dengar boleh, cuma tak cukup kuat. Mungkin ada guna yang telefon, mungkin suara tu tak berapa jelas. Resume balik. Okey. Yang lain boleh tutup kamera supaya dia tidak makan data terlalu banyak. Boleh tutup kamera kecuali nak bercakap saja buka mic ataupun buka kamera tu. Tak perlu buka sepanjang masa cikgu mengajar. Boleh tutup kamera masing-masing. Cikgu Jainal, Ya saya. kalau macam ni kuat kah? Lagi? Perlu kuat lagi. Itu baru sampai tip dia. Okey. Itu baru kami boleh dengar dengan jelas. Okey, teruskan video. Okey, untuk soalan B, bundarkan nombor genap tersebut kepada nilai tempat ribu yang terdekat. Okey, kata kunci dia di sini. Nilai tempat ribu. Jadi sama, cari dulu mana nilai tempat ribu. Ini 10, ratus, ribu. Jadi ini nilai tempat ribu. Jadi kita tengok nombor ini, 8 ini. Ini terdiri dari nombor kaya. Jadi kita akan tambah satu ke depan. Jadi jawapannya adalah 43,000. Jelas? Ada masalah? Okey, kalau tak ada, kita akan sambung dengan soalan 3. Soalan 3 ini berkaitan dengan kebolehjadian. Jadi sebelum cikgu sambung dengan soalan 3, saya nak ulang dulu tajuk kebolehjadian ya. Kejap Saya tukar satu slide. Okey. Untuk kebolehjadian ini, dia ada 5 jawapan. Satu ialah besar kemungkinan. Satu ialah kecil kemungkinan. Sama kemungkinan, pasti dan mustahil. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan contoh. Contoh di sini. Di atas gambar ada 3 biji apple, 1 biji nanas. Kalau soalan tanya, apakah keberangkalian untuk mendapatkan apple? Sebab apple itu banyak, dia ada 3, nanas cuma ada 1. Jadi keberangkalian dia ialah besar kemungkinan. Untuk nanas itu dia 1 saja. Jadi keberangkalian dia ialah kecil kemungkinan. Ini boleh faham? Contoh seterusnya, kalau sekarang apple ada 2, nanas ada 2. Jadi apa keberangkalian untuk mendapatkan apple? Sama kemungkinan sebab dia bilangan dia sama banyak. Begitu juga dengan nanas nanti. Kalau dia tanya apakah kemungkinan ataupun keberangkalian untuk mendapatkan nanas itu sama kemungkinan. Untuk contoh ketiga, sekarang gambar cuma tunjuk apple, tak ada nanas. Jadi apakah keberangkalian untuk mendapatkan apple? Jawapannya ialah pasti sebab dia tak ada pilihan lain. Cuma ada apple saja. Kalau dia tanya apakah keberangkalian untuk mendapatkan nanas? Sebab nanas tak wujud. Jadi jawapannya ialah mustahil. So, kita sambung dengan latihan kita tadi. Soalan 3 dia tanya, Raja 3 menunjukkan 10 keping kad nombor yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Soalan tanya, apakah kebolehjadian bagi sekeping kad nombor genap dikeluarkan daripada kotak itu? Masih lagi tanya tentang nombor genap. Jadi kita kena kumpulkan nombor di sini mengikut kumpulan dia. 2 ialah nombor genap. 30 ialah nombor genap. Tengok ni kosong ni ya. 8 ialah nombor genap. 20 ialah nombor genap. 28 ialah nombor genap. 8 ini. 14 ialah nombor genap. Murid-murid cari saja nombor belakangnya terdiri daripada nombor 2, 4, 6, 8, 0. Nombor-nombor itu memang ialah nombor genap. Jadi kita kumpulkan dulu. Nombor genap. 2, 30, 8, 20, 28 dan 14. Nombor ganjil ada 3, 11, 31 dan 17. Bila kita banding di sini, nombor genap lebih banyak. Jadi kebolehjadian dia ialah
besar kemungkinan. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Raju mengeluarkan kad 2 dan 28 daripada kotak itu. Apakah kebolehjadian bagi kad nombor ganjil diambil keluar? Maksud soalan ni ialah mula-mula ada 10 kepingkat. Sekarang kad 2 dan 28 itu diambil keluar. Jadi apakah kebolehjadian untuk mengambil sekeping nombor ganjil? Okey. Jadi tadi kita sudah kumpulkan ini nombor genap, ini nombor ganjil. Sekarang 2 dan 28 dibuang. Okey, sekarang nombor genap ada 1, 2, 3, 4. Nombor ganjil 1, 2, 3, 4. Jadi kebolehjadian dia ialah sama kemungkinan. Okey, setakat ini okey? Cikgu Jainal? Oh, okey, tak ada yang tanya soalan sekarang ini. Kalau ada soalan dengan cikgu, boleh type juga. Nanti cikgu bacakan untuk maklum dengan cikgu Chu. Kalau okey, kalau cikgu tanya soalan okey, teruskan type dengan okey supaya cikgu boleh bagi tahu dengan cikgu Chu apa yang kemuskilan murid-murid sekalian. Okey, teruskan cikgu Chu. Setakat ini semua yang sini begitu okey dan faham saja. Okey, soalan 4. Gambar menunjukkan waktu Alim bermain bola sepak pada suatu petang. Ini kata kunci ya, pada suatu petang. Okey, soalan A, nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam. Sistem 24 jam, ini pun kata kunci dia. Kalau sistem 24 jam, mesti mula dengan perkataan jam, diikuti dengan 4 angka. Okey, kalau petang, maksudnya kalau dalam sistem 12 jam dia ialah PM. Kalau petang, ini 12, pukul 1 iaitu ialah 13. Pukul 2 ialah 14, ini 15, pukul 4 ialah 16. Jadi ini jarum minit. Jarum minit tunjuk 3. 3 ni sama dengan 15 minit. Jadi jawapan dia ialah jam 16.15. Okey, soalan B. Alim bermain bola sepak selama 1/3 jam. Pada pukul berapakah dia habis bermain bola sepak? Okey. Yang ini dia mau cari masa tamat. 1/3 jam ini ialah tempoh masa. Dan pukul 4.15 petang ini menunjukkan masa mula. Kalau nak cari masa tamat, selalu kita masa mula tambah dengan tempoh masa. Cuma selalu masalah ujuk di sini. Murid tidak berupaya tukarkan ini kepada unit yang betul. 1/3 jam, maksudnya 1 jam ini penuh. Yang sini tidak penuh. Tidak sampai 1 jam. Jadi 1/3 jam ini kena tukarkan dia menjadi minit. Jadi 1 jam ada 60 minit. So 1/3 kita darab dengan 60 minit. Jadi kamu akan jumpa 20 minit. Jadi tempoh masa sini maksudnya 1 jam 20 minit. Okey. Jadi kita buat dalam bentuk lazim, tambahkan 16.15 tambah dengan 1 jam 20. Teruskan yang lain, fokus kepada cikgu Chu. Okey, kita sambung ya. Okay, kita tulis dalam bentuk lazim. Ini cara yang betul untuk kita tambahkan masa. Murid-murid jangan buat 16.15 tambah 1.20. Sepatutnya dia wujud dalam bentuk macam okay, jam, minit. Okay, sini letak jam, sini letak minit. Lepas kita tambah, kita dapat 17.35. Jadi kalau murid-murid, sebab soalan tidak minta sama ada dalam sistem 24 jam ataupun sistem 12 jam. Kalau murid-murid letak jawapan dalam sistem 24 jam, jangan lupa tulis jam 17.35. Kalau murid-murid mau tulis dalam bentuk 12 jam, kena tulis pukul 5.35 PM. Ini penting ya. Kalau letak jawapan tidak membawa unit ini salah. Sebab tidak menunjukkan masa sama ada dia pagi ke dia petang. Okey. Okey, kita sambung dengan soalan 5.
Raja 4 menunjukkan harga sebuah komputer riba sebelum diskaun. Jadi maksudnya ini harga jual asal lah. Okey, soalan ya. Gaji bulanan Aminah adalah sama dengan harga dua buah komputer riba tersebut. Gaji dia sama dengan dua buah komputer ini. Okey. Pada setiap bulan dia menyimpan 10% daripada gajinya untuk membeli komputer tersebut. Pada bulan ke berapakah Aminah dapat membeli komputer riba tersebut? Jadi dari mula sini dia kata gaji bulanan Aminah, dua buah komputer. Jadi 2,450 tambah dengan 2,450, kita nak cari dulu berapa gaji bulanan Aminah. Okay. Jadi gaji dia ada 4,900 satu bulan. Okay. Lepas tu dia kata setiap bulan dia simpan 10% daripada gajinya. Ini kata kunci daripada maksudnya darab. Jadi kita nak tahu berapa yang dia simpan untuk beli komputer. Jadi 10 ini simbol peratus, 10 per 100 darab dengan RM4,900. Okay. Jadi kamu akan jumpa satu bulan dia simpan RM490. Jadi murid-murid kamu tambah sehingga duit dia cukup untuk membeli komputer ini. Okay. Lepas kita tambah, kita akan dapati pada bulan yang kelima dia cukup duit untuk membeli komputer ini. Jadi bulan kelima. Ya. Hold sekejap, kita ada iklan lagi. Sekejap, saya selesaikan iklan sekejap. Okey. Siapa yang take over screen kita ni? Melissa Dayang. Melissa, tolong stop, hentikan pembentangan dekat skrin itu. Tekan butang hentikan pembentangan itu. Jangan tekan butang presenting itu, jangan tekan butang pembentangan. Tekan saja butang join untuk join. Cikgu Chu, rasanya take over balik skrin tersebut, resume. Okey. Tak apa, kali pertama. Teruskan Cikgu Chu. Ya. Nanti kali kedua tak ada lagi. Jangan bimbang. Cikgu Ciu, ada budak minta slow sikit Okey. Okay. Okey. Perlu ulang kah? Yes. Okey. Jadi cikgu terang semula ya. Okey, dari ayat pertama sini dia kata gaji bulanan Aminah adalah sama dengan harga dua buah komputer. Jadi ini satu komputer harga 2,450. Jadi dua buah kita tambah dengan nombor ini. Kalau pakai darab pun boleh, 2,450 darab 2. Okey. Tambah pun boleh, darab pun boleh. Akan dapat 4,900. Ini ialah gaji bulanan Aminah. Okey. Lepas tu ayat kedua dia kata dia simpan 10% daripada gajinya. Sebab dia nak beli komputer ini. Okey. Jadi 10% simbol ini maksudnya per 100. Okey. Jadi 10 per 100 darab dengan RM4,900. Kamu akan jumpa RM490. Maksudnya satu bulan dia simpan RM490. Simpan sehingga duit dia cukup untuk membeli komputer ini. Bulan pertama simpan 490. Bulan kedua pun sama, bulan ketiga pun sama, bulan keempat pun sama. Sampai bulan kelima, duit dia sudah cukup. Boleh beli komputer ini sudah. Jadi soalan tanya bulan berapakah dia dapat membeli komputer. Jadi ini bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-5. Jadi jawapannya adalah bulan ke-5. Okey. Saya teruskan ya. Okey, soalan seterusnya dalam satu jualan murah. Abu membeli komputer riba tersebut dengan diskaun sebanyak 20%. Diskaun maksudnya tolak tolak harga itu sebanyak 20%. Berapakah harga komputer riba itu selepas diskaun? Okey. Selalu berlaku kesalahan di sini. Murid tidak cari harga selepas diskaun. Murid selalu sampai sini saja. Dia cari 20% tetapi dia tidak cari harga selepas diskaun. Okey.
Okey, jadi mula-mula kita nak cari ini dulu. 20% daripada harga ini ada berapa? Jadi cara satu, 20% darab dengan 2,450. Okey, maksudnya nanti dia akan terima tolak duit sebanyak 490. Okey, jadi berapa harga komputer riba itu selepas diskaun? Ini ialah nilai diskaun, nilai yang ditolak. Sekarang dia nak cari harga baru dia selepas diskaun. Jadi harga asal dia 2,450 kena tolak dengan nilai diskaun ini. Okey. Ada cara kedua lagi, iaitu diskaun 20%. Untuk harga asal, kita anggap dia sebagai 100%. Bila dia beri diskaun 20%, maksudnya benar tinggal 80% sahaja. Jadi cara kedua, kita terus ambil 80% darab dengan 2,450. Akan jumpa juga jawapan yang sama macam cara satu tadi. Okey, boleh faham? Okey, kalau tak ada masalah, kita sambung dengan soalan 6. Jadual 5 menunjukkan bilangan guli merah dan kuning dalam 3 buah balang. Masalah murid selalu masa ujian tidak tengok jadual betul-betul. Belum faham jadual, sudah pergi menjawab soalan. Jadual mesti tengok dulu apa yang dia tulis di dalam. Yang ini dia menunjukkan guli merah dan kuning dalam 3 buah balang. Ada balang A. Dalam balang A ada 55 biji guli merah dan kuning. Maksudnya dalam balang A ni campur. Ada merah, ada kuning. Semua ada 55 biji. Balang B ada 64 biji. Balang C ada 72 biji. Okey. Jadi soalan dia kata bilangan guli merah adalah 13 biji lebih berbanding dengan guli kuning. Merah dia lebih 13 biji. Jadi sekarang dia nak cari berapakah bilangan guli kuning. Okey. Selalu murid dia akan lepas dia tambah semua ini, dia terus buat bahagi dengan 2. Cara itu salah. Okey. Mula-mula memang kita cari jumlah dulu. Tetapi bagi yang on kamera tu, tutup kamera supaya jimat data puan-puan. Nanti tak habis kelas kita, data puan dah habis. Tolong tutup kamera tersebut, mungkin dia boleh jimatkan sikit data. Dan jangan buka mic, jangan tekan butang mic itu sebab dia akan mengganggu Cikgu Chu untuk bercakap. Jadi murid-murid yang fokus lain bila ada bunyi itu dia akan mengganggu proses pembelajaran kita pada petang ini. Kalau ada soalan, boleh buka dan tanya terus soalan. Lepas tu tutup kembali. Tak jadi masalah. Ataupun boleh tanya dalam ruangan chat ini. Ramai cikgu-cikgu yang berada dalam ini akan bantu jawab soalan. Kalau kami tak boleh jawab soalan yang terus daripada chatting, nanti saya akan minta Cikgu Chu cuba ulang bahagian yang tidak dipahami. Jelas semua? Boleh komen bahagian chat dan cikgu pun tengok bahagian chat. Jadi cikgu akan maklum dengan Cikgu Chu. Mungkin Cikgu Chu tidak dapat paparan chat ini sebab dia tengah tayangkan skrin dia dengan besar. Jadi dia tak dapat paparan chat. Jadi kalau ada soalan yang segera ingin ditanya, boleh buka mic sekejap dan bagi tahu cikgu saya nak tanya soalan. Boleh, terus tak jadi masalah. Okey ya. Cikgu harap yang ini semua jelas untuk murid-murid. Okey, saya rasa Cikgu Chu boleh teruskan lagi. Sorry Cikgu Chu, potong line sekejap. Oh, tak apa. Kali pertama semua tak ada pengalaman. Ya, betul. Okey. Jadi kita sambung balik ya. Okey, jadi tadi guli merah lebih 13 berbanding dengan guli kuning ya. Jadi mula-mula kita cari dulu semuanya ada berapa biji guli. Okey, kita cari jumlah dahulu. 55 tambah 64 tambah 72. Jadi semua ada 191. Ini ialah guli merah dan kuning. Semua campur di dalam sini. Okay. Dia kata merah adalah 13 biji lebih. Jadi kita kena keluarkan 13 biji yang lebih itu dulu. Jadi 191 tolak dengan 13. Yang tinggal di sini maksudnya merah dan kuning adalah sama. Sekarang baru kita buat operasi bahagi. Okay. Bukan seperti yang murid-murid selalu buat.
bila cari tambah, dia terus bahagi 2. Tak boleh. Sebab merah dan kuning tidak sama. Bila kita bahagi 2, maksudnya mereka sama. Sedangkan sini dia sudah tulis, merah adalah lebih. Jadi kita keluarkan yang lebih ini dulu. Bila keluarkan yang lebih ini, yang tinggal ini adalah sama. Masa ini baru kita bahagi dengan 2. Sebab sini cari guli kuning. Kuning kan dia kurang. Jadi kuning adalah 89. Kalau soalan cari guli merah. Murid-murid kena ingat, 89 ni kena tambah balik dengan tadi kamu keluarkan 13 biji ini. Okey. Jadi jawapan sini ialah 89 untuk guli kuning. Okey, soalan 7. Raja 6 terdiri daripada petak-petak segi 4 sama. Jadi A, hitung peratus bahagian berwarna daripada seluruh raja. Okey, masa ujian mesti kita tengok betul-betul nak cari yang berwarna ataupun cari yang tidak berwarna. Di sini dia kata hitung peratus bahagian berwarna. Kalau cari peratusan, kita mesti tulis dalam bentuk pecahan dahulu. Okey. Kalau sini yang berwarna ada 5. Tulis pecahan yang berwarna ada 5. Okey, penyebut dia ialah 25. Semua termasuk yang berwarna itu, penyebut dia ialah 25. Jadi cari peratusan darab dengan 100. Okey, jadi jawapan dia ialah 20%. Okey, 7B. Berapakah bilangan petak segi 4 sama yang perlu diwarnakan lagi supaya nisbah bilangan petak tidak berwarna kepada jumlah petak ialah 1:5. Okey. Kalau tajuk nisbah ni, selalu saya galakkan murid tuliskan objek dahulu. Okey, di sini dia kata tidak berwarna kepada jumlah petak. Jadi objek dia ialah tidak berwarna, 2 titik, jumlah petak. Nisbah dia ialah 1/5. Okey. Ini tajuk dia, tidak berwarna kepada jumlah petak. Nisbah yang diberi ialah 1/5. Di mana saya jumpa 25 ini jumlah petak. Jumlah petak ada 25. Jadi saya letak di sini satu kumpulan dengan jumlah petak sini. Ini nisbah dia. Ini jumlah yang dia ada. Jadi sekarang kita nak cari berapa yang tidak berwarna. Jadi kita tengok hubungan di sini. Macam mana 5 ini boleh tukar jadi 25. Iaitu pakai operasi darab dengan 5. Okey. Jadi kalau sini darab 5, bahagian sini pun sama. Dia juga akan darab dengan 5. Jadi yang tidak berwarna nanti 5. Yang 5 ini nanti tidak berwarna. Soalan tanya, berapa yang perlu diwarnakan lagi supaya yang tidak berwarna ini tinggal 5. Jadi bila kita tengok ini 5 ini tidak boleh warna. Jadi berapa perlu warna lagi? Yang ini, bahagian ini semua kena diwarnakan lagi. Jadi jawapannya ialah 15 petak. Okey. Jadi jawapan yang 15 petak yang perlu diwarnakan lagi. Supaya nanti keluar nisbah tidak berwarna kepada jumlah petak menjadi 1/5. Maaf Cikgu Chiu. Ya. Tolong Cikgu slow sikit. Ramai budak nak Cikgu ulang soalan tu. Soalan 7 kah? Ya, soalan 7. Cikgu Okey. ulang semula. Ramai murid yang menganggap cikgu agak cepat lah. Okay? Okey. So sila ulang lah. Thank you, Cikgu. Okey. Okey, cikgu ulang semula ya. Ini ya tajuk nisbah dan kadaran. Okey. Confuse sebab soalan di sini yang buat kita confuse. Sebab yang dia mau nisbah itu ialah tidak berwarna kepada berwarna menjadi 1/5. Okey, lepas tu dia tanya berapa yang perlu warna lagi. Okey. Jadi ikut langkah macam ni. Kalau berkaitan dengan tajuk nisbah dan kadaran, kita letak tajuk dia dulu. Okey, kalau di sini dia kata nisbah bilangan petak tidak berwarna kepada jumlah petak. Jadi saya letak tajuk tidak berwarna kepada jumlah petak. Dan ini yang dia bagi. Dia kata nisbah dia nanti 1/5. Jadi saya letak 1/5. Okey. Jadi jumlah petak sini
Sini semua ada 25 petak. Jadi saya letak 25 petak sini. Saya nak cari apa hubungan mereka di sini. Kenapa 25 ini sebenarnya dia ialah terbalik. Tapi budak selalu kalau buat bahagi, susah. Jadi saya terbalikkan dia macam ni. Macam mana 5 ini boleh jadi 25. Jadi dia akan darab dengan 5. Kalau sini darab 5, hubungan dia sama. Sini pun mesti darab 5. Jadi maksud dia nanti, yang tidak berwarna ini, kalau nisbah 1 ini bersamaan dengan 5 petak. So 5 petak tidak berwarna. 5 petak ini mesti reserve, tidak berwarna. Baru dia akan jadi nisbah 1 kepada 5. Jadi berapa yang perlu saya warna? Jadi sinilah yang 15 petak inilah yang perlu saya warnakan. Okey? Cikgu Chiu minta maaf. Boleh Ya. cikgu tolong tekan hide dekat situ tak? Sebab bila cikgu terangkan, pelajar tak nampak. Tak nampak bahagian bawah hide tu. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu Chiu, Ya. ada satu lagi budak minta tadi 7A dia terlepas. 7A ya? Okey. Boleh. Okey, terima kasih Cikgu Ini Chiu. 7A ya. Okey, cikgu ulang untuk 7A. Bila kita nak cari peratusan, mesti ujuk dalam bentuk pecahan dulu . Sorry ya, sebab Google Slide ini tidak ada function fraction. Jadi terpaksa saya buat macam ini. Ini maksudnya 5 per 25 ya. Okey, kita ujuk dalam bentuk pecahan dulu. Lepas tu kita darab dengan 100 untuk mencari peratusan. Janji mesti baca soalan dengan betul-betul. Dia nak cari yang berwarna atau tidak berwarna. Kalau berwarna, kira berapa berwarna? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berwarna. Semua sini ada 25. Jadi 5 per 25 darab dengan 100. Bersamaan dengan 20%. Okey. Kita sambung dengan soalan 8. Kita tunggu respon murid dulu. Ada lagi yang tak faham boleh bertanya. Cikgu Chiu tunggu untuk buat penjelasan kalau masih yang tak faham. Kalau faham terus type je faham situ, nanti cikgu baca dan cikgu maklum dengan Cikgu Chiu juga. Supaya Cikgu Chiu boleh continue pada soalan yang seterusnya. Okey, kalau saya lihat di sini semua rata-rata mengatakan. Cikgu Chiu boleh teruskan lagi rasanya. Okey. Kita sambung dengan soalan 8. Raja 7 menunjukkan pitograf gula-gula mengikut perisa tertentu. Kalau pitograf, mesti tengok petunjuk. Jangan tidak tengok petunjuk sini ya. Satu gambar mewakili 30 biji gula-gula. Okay. Jadi soalan A. Apakah nisbah bilangan gula-gula berperisa kola kepada jumlah semua gula-gula ni? Kedudukan dia tidak boleh salah. Kalau dia kata gula-gula berperisa kola kepada jumlah, mesti kola dulu. Lepas tu kepada jumlah semua gula-gula. Jadi kita cari kola ini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 mewakili 30 biji. Jadi 4 darab 30 sama dengan 120. Okay. Jumlah semua gula-gula ni termasuk yang kola sebab dia kata jumlah semua gula-gula. Jadi semua sini ada 10 gambar. Darab dengan 30 sama dengan 300. Okey, sekarang nak tulis nisbah. Kola kepada jumlah. 120 kepada 300. Okey. Yang ini dapat dipermudahkan. Okey, mula dengan kita buang kosong. Okey, dia akan menjadi 12 nisbah 30. Okey, ini boleh dipermudahkan menjadi 4 kepada 10. Permudah lagi menjadi 2 nisbah 2 kepada 5. Okey, ini yang paling ringkas, nisbah 2 kepada 5. Okey. Kalau dari sini terus bahagi dengan 6 pun boleh pemudah. Okey, terus bahagi 6 dapat 2. 30 bahagi 6 dapat 5. Dia terus dapat nisbah 2 kepada 5 juga. Okey, ini jawapan dia.
Okey, kita sambung dengan soalan B. Kira min bagi keempat-empat perisa gula-gula itu. Min sama Cikgu dengan Tio, ya. kita tunggu respon murid dulu. Kalau mereka faham, kita sambung kepada 8B. Okey, boleh. Okey, tunggu sekejap. Kita tunggu respon. Yang ada persoalan, boleh tanya soalan. Yang dah faham, boleh komen faham supaya cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay. Kalau saya baca komen, semua faham, cikgu Tio boleh sambung 8B. Okey, boleh ya? Sekejap cikgu Tio, ada lagi take over screen ni. Oh, boleh. Cikgu Tio cuba resume saja kalau dapat take over balik screen itu supaya dia tidak keluar yang guna. Cikgu Tio boleh sambung. Okey. Okey. Okey, untuk mencari min, soalan B ya, dia minta min. Min sama dengan purata. Rumus untuk mencari min ataupun purata, jumlah bahagi dengan bilangan. Okey. Jadi jumlah sini, soalan A tadi sudah jumpa jumlah sama dengan 300 ya. Okey. Jadi 300 ini ada 4 perisa. Jadi kita bahagi dengan 4 sama dengan 75. Okey. Okey, Cikgu Janal. Okey, teruskan. Kali ni tak ada soalan. Okey. Teruskan. Okey, untuk soalan C, semua gula-gula itu dimasukkan ke dalam sebuah balang. Amiru ingin mengambil sebiji gula-gula berperisa koko. Tandakan kebolehjadian Amiru mendapat gula-gula berperisa koko. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, dia nak ambil gula-gula berperisa koko. Sini ada oreng, ada kopi, Mustahil. ya. Jadi jawapannya lah mustahil sebab tak wujud pun. Okey. Okey, kita sambung dengan soalan 9. Okey, Raja 8 menunjukkan sebuah kuboid. Okey. Isi padu kuboid itu ialah 135 cm padu. Apakah nilai Y? Okey, untuk mencari isi padu, rumus dia ialah panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Okey. Jadi panjang darab lebar darab tinggi sama dengan isi padu. Panjang di sini tak tahu. Dia ialah nilai Y. Okey, lebar dia ialah 3 cm, tinggi dia ialah 5 cm. Okey. Jadi sini kita dapat cari 3 darab 5, 15. Maksudnya Y darab 15 bersamaan dengan 135. Jadi nak cari Y ini 135 bahagi dengan 15. Okey. Jadi kamu akan jumpa Y sama dengan 9 cm. Cikgu Tio, Ya. ramai yang beritahu laju. Okey. Perlahan sikit. Okey. Okey. Okey, cikgu terang semula ya. Terima kasih Cikgu Tio. Boleh, tak ada masalah. Okey. Isi padu kuboid 135 cm padu. Okey, isi padu kuboid 135 cm padu. Ini rumus dia. Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan isi padu. Okey, ini ialah panjang. Ini ialah lebar, bahagian ini ialah tinggi. Okey, jadi panjang tak tahu. Panjang ialah Y, nilai Y. Okey. Jadi Y darab 3 cm darab 5 cm bersamaan dengan 135 cm padu. Okey. Jadi dua ini boleh darab dulu sebab kita tahu 5 darab 3, 15. Jadi Y darab 15 cm persegi ini sama dengan 135 cm padu. Nak cari Y, ini darab 15 kan? Bila pindah dia ke belakang, dia akan menjadi bahagi.
Jadi 135 bahagi 15, jawapannya adalah 9 cm. Kita bagi murid kita respon faham, tak faham. Cikgu tunggu sekejap. Ya, boleh. Ramai yang faham, tak ada yang tanya soalan lagi. Ya. Okey, Cikgu Chu rasanya boleh continue. Okey. Okey, soalan B ini, okey, Raja 9 menunjukkan sebuah segi 4 tepat dan segitiga bersudut tegak. Okey. Yang ini, yang besar ini ialah segi 4 tepat. Yang ini ialah segitiga bersudut tegak. Okey. Nak kira luas kawasan tidak berwarna. Nak cari kawasan ini, luas kawasan tidak berwarna. Okey. Untuk mencari luas, rumus dia ialah panjang darab lebar. Okey. Kalau kita nak tengok bentuk ini, tidak tahu apa nama bentuk itu. Okey, kalau kita untuk silibus sekolah rendah mencari luas 3 saja. 1 segi 4 tepat. Inilah segi 4 tepat, panjang darab lebar. 1 segi 4 sama, iaitu sisi dia semua sama. Rumus pun sama, panjang darab lebar. Satu lagi luas segitiga yang bersudut tegak ini. 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. 3 bentuk itu saja. Lain daripada 3 bentuk itu tidak masuk silibus kita. Jadi bentuk ini tidak tahu. Jadi untuk mencari luas kawasan sini, kita ambil dulu luas segi 4 tepat ini. Lepas tu kita buang dengan luas segitiga ini. Jadi ujublah luas kawasan yang tidak berwarna ini. Okey. Jadi mula-mula kita nak cari luas segi 4 tepat. Panjang dia ialah 11. Jangan bagi tahu panjang dia ialah 5 saja. 5 ialah bahagian sini sampai sini saja. Jadi garisan segi 4 tepat ni mula dari sini, bentuk dia dari hujung sini sampai sini. Jadi panjang dia ialah 11 cm. Lebar dia ialah 7 cm. Jadi 11 darab 7 sama dengan 77 cm persegi. Okey, cari dulu luas satu gambar itu. Lepas tu baru kita cari luas segi 3 itu. Okey, untuk luas segi 3, 1/2 darab tapak, ini tapak dia. Okey, dan ini ialah tinggi dia. Mesti jumpa bentuk L ini. Okey, selalu kalau soalan dia akan letak satu nombor di sini. Untuk tipu murid. Murid akan ambil 6 dengan nombor di sini. Salah. Kena ambil nombor di sini ya. Dia akan membentuk satu huruf L. Mesti cari huruf L itu. Tapak di sini, tinggi di tepi sini. Okey. Jadi ini adalah 1/2 darab tapak dia 6 cm. Tinggi dia di mana? Tinggi dia sama dengan 7 cm. Jadi 1/2 darab 6 cm darab 7 cm sama dengan 21 cm persegi. Okey. Okey. Jadi sekarang nak cari luas kawasan yang tidak berwarna ini. Luas segi 4 tepat yang besar ini tolak dengan segitiga ni, luas segitiga ni. Buang bahagian sini, ujublah bahagian kawasan yang tidak berlorek, tidak berwarna itu. Jadi 77 cm persegi tolak 21 cm persegi, kita dapat jawapan 56 cm persegi. Okay, kita tunggu respon murid kita dulu tiba-tiba. Boleh. Setakat ini saya tengok semua mereka faham bahagian komen tu. Jadi saya rasa Cikgu Chu boleh terus kepada nombor yang seterusnya. Okey. Terima kasih Cikgu Chu. Sama-sama. Okey, kita sampai pada soalan yang terakhir lah. Okey, jadual 10 menunjukkan harga kos dan harga jual bagi dua jenis barang. Harga jual bagi penghawa dingin tidak ditunjukkan. Seperti yang cikgu pesan tadi, jadual mesti tengok betul-betul. Mesti fahamkan jadual itu. Okay. Ini ialah barang. Okay. Kolom pertama menunjukkan barang. Ada ketuhar, ada pendingin hawa.
Ini harga kos. Okey, harga kos RM530. Untuk yang ini RM890. Ini harga jual. Okey, RM620. Okey, soalan A, hitung keuntungan bagi sebuah ketuhar itu. Nak cari keuntungan. Okey. Harga jual mesti lebih tinggi daripada harga kos baru dia untung. Okey. Nak cari nilai keuntungan, kita menggunakan harga jual untuk tolak dengan harga kos. Okey. Jadi lepas tolak kita dapat RM90. Maksudnya bila dia jual satu ketuhar dengan harga RM620, dia akan untung RM90. Kita tunggu sekejap Cikgu Chu. Boleh? Mereka tengah salin lagi. Okey, tak ada masalah. Okey. Saya rasa boleh sambung sebab semua sudah komen faham. Okey. Ni setiap ada satu soalan. Apa kaitan dengan apa kaitan pendingin hawa? Apa Ya. kaitan pendingin hawa? Ahmad tanya soalan, apa kaitan pendingin hawa? Oh. Rasanya soalan ini macam tak faham soalan juga dia tanya ni. Sorry. Sini. Sepatutnya hawa dingin. Sini. Okey. Sorry, Penghawa saya dingin. tukar, Okey. Harap dapat menjawab soalan. Okey, rasanya Maksudnya dia baca soalan betul-betul. Oh. Bagus. Tahniah. Fokus kepada cikgu mengajar. Ya. Sorry ya. Okey. Ya. Kita sambung ah. Oh, ini pun sama. Kejap Cikgu Jana, saya tukar ini dulu. Okey, tukar dulu. Cikgu Chu, ada satu lagi soalan. Ya. Jika tidak tulis ayat matematik tetapi tulis pengiraan, ada potong markah. Lagi Cikgu Jana. Ulang. Jika tidak tulis ayat matematik tetapi tulis pengiraan sahaja, ada potong markah. Ada markah dipotong tak? Pemotongan markah berlaku tak? Kalau ditembak. Tidak tulis ayat matematik. Jika tidak tulis ayat matematik tetapi tulis pengiraan sahaja, markah dipotong tak? Tapi tunjuk pengiraan kan? Tunjuk pengiraan tu. Tidak. Kalau ada pengiraan, tidak potong markah untuk tidak tulis ayat matematik. Setahu saya lah. Oh. Harap telah menjawab soalan ni. Maksudnya dia tidak tulis ayat ini. Okey, tapi dia terus buat pengiraan bentuk lazim, betul? Betul ke Maximus? Maximus siapa nama tanya soalan tadi? Maximus Marcus Kong. Betul lah yang cikgu jawab. Betul. Betul lah. Itu dia maksud. Tidak tolak markah. Janji tidak. ada pengiraan. Okay. Dan satu lagi peringatan untuk pengiraan nanti, murid mesti tulis secara teratur. Okey, mula dari bahagian sini tulis ke sebelah sini. Jangan pengiraan itu lompat sana lompat sini ya. Okey. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, sekejap saya tukar ini dulu Okey, teruskan. Ada soalan. Ya. Kita ada satu soalan lagi begitu. Ya. Satu soalan lagi ke lepas ni.
Soalan apa? Ya. Okey, kita ada satu soalan lagi. Belum habis lagi. Sabar. Cikgu Chiu tengah buat pembetulan pada tadi slide tersebut. Okey. So, Teruskan. sambung dengan soalan B. Okey. Jadual 10 menunjukkan harga kos dan harga jual bagi dua jenis barang. Harga jual bagi penghawa dingin tidak ditunjukkan. Okey, ini harga jual yang tidak ditunjukkan. Okey, soalan B, harga jual ketuhal itu lebih murah RM450 berbanding dengan harga jual penghawa dingin. Okey, kira harga jual bagi sebuah penghawa dingin. Okey, nak cari harga jual yang ini. Okey, cuma diberitahu ketuhal ini dia lebih murah RM450. Kalau ketuhal lebih murah, maksudnya yang ini lebih mahal. Jadi harga jualnya sepatutnya lebih tinggi. Jadi untuk mencari harga jual untuk penghawa dingin ini RM620, kita tambah dengan RM450. Jadi jawapannya adalah RM1,070. Yang ini okey? Sekejap, kita tunggu respon. Kadang-kadang murid keliru dengan perkataan. Bila dia tengok lebih murah, dia terus tolak. Tapi sini ialah ketuhal lebih murah daripada penghawa dingin. Jadi ini lebih mahal. Kalau dia lebih mahal, harga jual dia sepatutnya lebih tinggi. Jadi untuk mencari nilai yang lebih besar, kita pakai operasi tambah. Okey. Faham semua. Ya. Kalau ikut komen, saya baca semua faham. Okey. Okey. Teruskan. Okey, untuk soalan 10, okey, Encik Lim membeli sebuah ketuhal dengan diskaun sebanyak 15%. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh beliau? Sama macam soalan tadi, dia nak beli ketuhal, okey, ini harga jual dia, diskaun sebanyak 15%. Nak cari harga yang perlu dibayar, maksudnya nak cari harga jual yang baru ya. Okey, jadi macam tadi ada dua cara. Cara pertama, kita cari dulu nilai ini. 15% ni sama dengan berapa harga. Jadi 15 simbol peratus ni tukar jadi per 100 darab dengan harga jual sini 620. Okey. Jadi akan jumpa RM93. Lalu murid henti di sini. Ini salah. Maksudnya ini dia tolak RM93. Bukan maksudnya ketuhal itu dijual dengan RM93. Nak cari harga jual yang baru, mesti guna RM620. Tolak lagi dengan, ya. Kita ada gangguan slide balik. Dan Cikgu Chiu pun ada yang komen laju sangat. Perlukan sikit. Dan Cikgu Chiu take over balik slide. Okey. Kita bagi peluang Cikgu Chiu ambil slide semula. Nanti Cikgu Chiu ulang balik soalan tersebut. Ada yang minta ulang semula. Ada yang minta Cikgu Chiu perlahankan sikit. Dia minta ulang soalan B, Cikgu Zainal. Soalan B ya. Cikgu Chiu, soalan B juga. Boleh. Sudah resume back kah? Sudah. Okay. Soalan B ya. Soalan B je, soalan B. Okey. Yang ini nak cari berapa harga jual untuk penghawa dingin ini. Okey. Ketuhal harga jual dia lebih murah 450 berbanding dengan harga jual penghawa dingin ini. Okey. Jadi kalau sini kalau ketuhal lebih murah, maksudnya penghawa dingin lebih mahal. Okey. Jadi nilai di sini mesti lebih besar daripada nilai 620. Untuk mencari gangguan lagi Cikgu Chiu. Okey. Cikgu Chiu resume balik. Mungkin murid tersebut ataupun parent tersebut tak tahu butang nak tekan, sebab itu dia tertekan center yang menyebabkan gangguan pada skrin kita. Cikgu Chiu resume dah? Okey. Sudah? Sudah. Okey.
Okey, kita sambung balik ya. Jadi penghawa dingin ini dia lebih mahal. Okey. Jadi RM620 ini kita tambah dengan RM450. Sebab nilai sini lebih tinggi dan dia tengok lebih murah, tolak. Tapi masuk sini ketuha murah daripada penghawa dingin. Kena tengok macam ni. Ketuha murah daripada penghawa dingin. Jadi penghawa dingin lebih mahal. Untuk mencari nilai yang lebih tinggi, kena pakai operasi tambah. Okey, Cikgu Jainal. Okey. Saya tengok Okey, komen semua okey. Okey. Ada yang perlu Cikgu Cu ulang semula ke? Kalau perlu Cikgu Cu ulang, semuanya nampak faham dan okey. Okey. Saya rasa Cikgu Cu boleh sambung untuk soalan C tersebut. Okey, untuk soalan C, okey, dia beli ketuha dengan harga diskaun sebanyak 15%. Okay. Berapa yang dia perlu bayar? Jadi kita nak cari diskaun 15% ini sama dengan berapa nilai. Okey. Jadi 15% darab dengan RM620. Kita dapat jawapan RM93. Ini ialah nilai diskaun. Ini bukan harga jual. Ini cuma nilai diskaun saja, potongan saja. Jadi nak cari harga jual yang baru, okey, mesti RM620 tolak dengan RM93. Okey, kita akan jumpa RM527. Okey. Kalau cara kedua, seperti yang cikgu kata tadi, harga jual asal ialah 100%. Bila diskaun 15%, jadi dia tinggal 85%. Boleh guna 85% tu terus darab dengan harga jual. Okey, jumpa juga jawapan yang sama, RM527. Okay, kita tunggu respon. Faham. Kalau ada soalan boleh tanya dengan Cikgu Cu sebab dia tengah tunggu respon daripada murid-murid. Kalau tak ada soalan, jadi Cikgu Cu akan ingat itu sudah faham. Belum habis lagi, faham nampaknya. Mereka kalau ikut komen semua faham. Okey. Okey, teruskan Cikgu Cu. Okey. Ini ialah kod kelas kita ya. Di dalam sana, okey, saya bagi masa untuk salin dulu kod bagi yang belum lagi join kelas. Di dalam sana, saya ada letak satu set soalan latihan. Saya namakan dia sebagai UPSR kertas 2, set 1 klong. Sebab dia klong daripada latihan yang kita bincang hari ini. Saya sudah bincang semua itu, jadi murid-murid boleh buat latihan yang serupa. Saya sudah tukarkan nombor, tukarkan situasi. Tapi cara penyelesaian dia hampir sama. Jadi murid-murid boleh cuba untuk jawab. Kalau kamu dapat jawab, maksudnya tahniah, kamu sudah menguasai apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Cikgu Ciu, ada budak. Ya. Cikgu Ciu. Oi. Ada budak minta tolong ulang soalan 5. Okey kah? Soalan 5, okey. Ya. Soalan 5. Okey, soalan 5 yang ke berapa? 5A, 5B? Buat saja dari mula Ciu sebab saya pun tak tahu soalan mana satu yang dia nak tanya tu. Oh, okey. Boleh. Okey. Okey, kita ulang dengan soalan 5. Tanya 5A saja saya tengok. 5A ya. Okey, boleh. Okey. Kita mula dengan ayat pertama dia ya. Gaji bulanan Aminah sama dengan harga 2 buah komputer. Cikgu Cu. Ya. Saya hold sekejap. Untuk murid-murid, ibu bapa, jangan les dulu, jangan keluar dulu. Sebab kita mohon ibu bapa nanti isi satu borang kehadiran. Selepas Cikgu Cu habis menerang ini,
kita mohon ibu bapa isi borang kehadiran ini bagi memudahkan kami melihat siapa yang hadir pada hari ini dan membolehkan kami untuk merancang kelas yang akan datang. Jadi mohon jasa baik ibu bapa jangan keluar dulu sehingga habis kelas kita betul-betul habis. Jangan left dulu grup kita ataupun meeting kita ataupun kelas ini selagi kami tidak maklumkan kelas kita tamat. Okay, itu saja Cikgu Chiu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya ulang lagi soalan 5. Okey. Kita mula dengan ayat pertama. Okey, gaji kita nak cari gaji Aminah dulu sama dengan harga 2 buah komputer. Jadi RM2,450 dengan ibu kita ataupun meeting kita ataupun kelas ini selagi kami tidak maklumkan kelas kita tamat. Okay, itu saja Cikgu Chiu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya ulang lagi soalan 5. Cikgu Jaina. Ya, Cikgu Chiu. Boleh sambung kan? Sambung. Okey. Okey, jadi kita cari dulu gaji dia. Gaji Aminah ada berapa? Jadi 2,450 tambah dengan 2,450. Okey. Ini harga Kita mula dengan ayat pertama. Teruskan Cikgu Chiu. Okey. Jadi bila kita tambah ada 4,900 ringgit. Okey. Dia menyimpan 10% daripada gaji dia. Jadi kita nak cari 10% ni sama dengan berapa nilai. Jadi 10% darab 4,900 ringgit. Jadi maksudnya satu bulan dia simpan 490 ringgit untuk membeli komputer ini. Setiap bulan dia simpan 490, bulan pertama simpan, bulan kedua simpan, bulan ketiga simpan sehingga duit dia cukup untuk membeli laptop itu. Jadi bila kita kira sampai bulan kelima lah duit dia cukup untuk membeli komputer tersebut. Jadi pada bulan keberapa Aminah dapat membeli komputer riba tersebut? Pada bulan yang ke-5. Okey. Teruskan. Sambung dengan 5B ke? Teruskan Cikgu Chiu 5B. Lalang dan masuk nombor 5. Okey. Dalam satu jualan murah mendapat diskaun sebanyak 20%. Berapa harga komputer riba tu selepas diskaun? Okey. Jadi cara satu 20%, kita nak cari nilai 20% ini sama dengan berapa nilai. Okey. Jadi kita darab dengan harga asal dia 2,450, kita jumpa nilai diskaun ialah 490. Jangan henti di sini saja. Ini ialah nilai diskaun. Soalan nak cari harga selepas diskaun. Jadi harga asal 2,450 tolak dengan nilai diskaun. Okay, akan jumpa harga jual yang baru iaitu RM1,960. Cara yang kedua, di sini dia diskaun 20%. Okay, maksudnya dia tinggal harga jual dia tinggal 80% sahaja. Jadi kita terus pakai 80%, darab dengan harga jual dia, kita pun akan jumpa 1,960. Cikgu Chiu. Ya. Dia minta 1A lagi minta ulang. Boleh tak? Satu boleh. Okey. Lepas ini habislah kiranya last soalan itu. Okey. Jangan yang lain jangan left dulu sebab kita nak isi borang kehadiran, minta jasa baik ibu bapa, murid semua. Jangan tutup dulu sehingga kami edarkan borang penyertaan nanti.
Teruskan Cikgu Chu. Okey, 1A, nyatakan nilai tempat bagi angka 7. Okey. Yang ini selalu kita akan jumpa soalan tanya nilai tempat, satu lagi nilai digit. Kalau nilai digit, selalu kita bagi nilai nombor. Okey, kalau nilai tempat, kita bagi nama tempat nombor itu berada. Okey, dia tanya 7 ini berada pada nilai tempat apa. Okey, ini belakang ini nombor perpuluhan. Ini di belakang titik sudah. Yang ini depan titik, ini nombor bulat. Kita selalu mula dengan nilai tempat 10, ratus, ribu. Kalau belakang titik ini ialah per 10, per 100. Jadi 7 ini ialah per 1000. Jadi nilai tempat bagi angka 7 ialah per 1000. Okey, saya rasa saya faham Cikgu Chu. Cikgu Chu, ada tak borang kehadiran tadi ataupun QR code bagi Cikgu Chu tadi? Oh, ada. Macam mana saya nak share? Okey, kalau macam tu, Cikgu Chu tak ada apa lagi yang boleh kita kongsi? Cuma yang kelas itu tadi. Okey, Cikgu Chu tunjuk dulu. Okey. Boleh nampak? Boleh, boleh. Okey. Ini yang saya masukkan tadi, saya sudah letak soalan clone. Okey, iaitu soalan yang lebih kurang dengan soalan yang kita bincang tadi. Okey. Dan saya bagi masa buat dulu, mungkin esok pagi ataupun esok tengah hari saya akan letakkan jawapan untuk soalan clone ini. Jadi murid-murid habis jawab, dia boleh semak sendirilah. Okey. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih Cikgu Jaina. Terima kasih kepada ibu bapa dan anak-anak murid yang sudi menyertai kelas petang ini. Kalau mana salah silap, cikgu minta maaf dulu. Dan saya juga harap semua mendapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Chu. Jangan keluar dulu, jangan live dulu. Cikgu nak tayangkan dulu borang kehadiran yang perlu diisi bagi memudahkan kami rakan-rakan cikgu mengenal pasti murid yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Sekejap cikgu kongsikan slide cikgu. Jadi boleh salin daripada slide cikgu tu untuk isi kehadiran ataupun boleh scan menggunakan QR code. Okey, boleh salin menggunakan link yang cikgu beri ataupun scan menggunakan QR code melalui telefon. Kalau ada telefon abang kakak, pinjam scan sekejap. Jadi untuk isi kehadiran, isi apa yang diminta dalam tu supaya kami dapat merancang apa kelas yang akan seterusnya kami laksanakan lagi. Dan itulah mohon jasa baik ibu bapa, murid-murid dan rakan-rakan guru yang hadir bersama dengan kita ni, mohon isi supaya kita boleh tahu berapa jumlah penyertaan kita pada petang ini. Dan selain itu juga saya maklumkan bahawa pada petang ini kita bersama-sama dengan cikgu PPG kita dari awal kelas tadi. Jadi dengan ada peluang sekejap ini, saya mohon ataupun saya dengan ini mempersilakan cikgu PPG untuk memberi sedikit ucapan penutup pada kelas kita pada petang. Okey, selamat petang semua. Terima kasih Cikgu Zaina Arifin. Terlebih dahulu saya ucapkan salam sejahtera, selamat petang kepada semua JU Google Classroom dan juga terutamanya Cikgu Chu Cikgu tadi siapa? Cikgu Chu Siu Wei. Cikgu Chu Siu Wei dari SK Methodist yang sudi mengadakan kelas kepada semua anak murid di daerah Sarike ini. So, dari tadi saya perhatikan ada lebih kurang 170 lebih 180 antara itu yang menghadiri kelas ini. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua anak murid yang di depan yang masih dari awal sampai sekarang masih ikut kerana dapat berjaya mengikuti kelas ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid dan ibu bapa yang
telah menghadiri kelas ini dan memberikan sokongan padu kepada usaha pihak PPD Sarike untuk membantu murid-murid semasa tempoh PKP ini. Jadi saya doakan semua anak murid yang mengikuti ini mencapai keputusan yang terbaik dan diberikan kebijaksanaan, kesihatan dan keceriaan minda sepanjang tempoh PKP ini untuk menyiapkan dan belajar di rumah masing-masing. Saya juga ambil peluang ini untuk ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pasukan Google Classroom yang mengadakan kelas matematik ini, dan Cikgu Chiu Sewi atas usaha dan kesanggupan dan kesudian untuk mengadakan kelas ini. So, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu PPD. Begitulah berakhirnya kelas kita pada petang ini. Jadi harapan kami agar peserta-peserta tadi mohon mengisi kehadiran tersebut supaya kami boleh buat analisis kehadiran kita pada petang ini. Kalau diizinkan lagi, kami berusaha untuk anjurkan lagi kelas sebegini bagi memudahkan murid-murid kita belajar dengan cara sebegini, disebabkan situasi kita sekarang ini dalam tempoh PKP ini kita tak boleh bergerak. Jadi dengan mendengar suara cikgu sedikit sebab boleh merangsang untuk kita terus belajar. Mungkin kita sebelum ini kita dengar latihan-latihan saja, tapi mungkin kaedah ini kita dengar cikgu bercakap, mungkin salah satu menarik minat kita lagi untuk terus belajar dalam situasi yang sekarang ini. Rasanya tak ada lagi daripada pihak saya. Cikgu Chiu masih bersama dengan kita. Ya. Jadi ucapan terima kasih untuk Cikgu Chiu. Banyak-banyak terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kita pada petang ini, dan murid-murid sekalian, kami pihak PPD Sarike dan guru-guru Sarike, kami akan berusaha untuk menganjur lagi kelas sebegini supaya memberi manfaat kepada murid-murid kita, supaya dalam tempoh ini kita sentiasa terus belajar dengan kaedah seperti ini. Itu saja dari Cikgu PPD. Kalau Cikgu Zainal, sorry tadi saya lupa pesan kepada anak-anak murid sekalian, tolong sebarkan ini kepada rakan-rakan anda, sebab kita berkemungkinan akan adakan kelas sedemikian mungkin untuk subjek lain juga. Matematik mungkin juga kita akan sambung, sebab kita ini baru kali pertama kita adakan, tapi sudah mendapat sambutan yang agak memperangsangkan. Jadi walaupun mungkin muridnya tak capai 250 yang maksimum, tapi kita masih akan usahalah untuk mempandu semua murid-murid. Jadi diharap anak-anak adik-adik murid sekalian tolong sebarkan kepada rakan-rakan anda agar dapat mengikuti kelas-kelas demikian pada masa akan datang sekiranya dimaklumkan oleh pihak sekolah anda. Jadi tolong sebar-sebarkan dan tolong ajak rakan-rakan anda, kerana ini sudah pasti dapat memberikan manfaat yang sebaiknya kepada semua anak murid calon UPSR tahun 2020 ini. Okay. So, terima kasih ya adik-adik sekalian. Terima kasih Cikgu Zana.